Okey, kita mulakan ya. Hari ini kita belajar hadis. Hadis mula 902. 902 ya. 902 babu syarikati wal wakalati. Ya. Bab syarikat ya dan wakalah ya. Jadi boleh catatkan makna syarikat dulu ya. Syarikat artinya dua orang atau dua pihak jumpa tak semua? Hadis 902 ya. Syarikat artinya dua orang atau dua pihak melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Itu makna syarikat. Satu lagi wakalah. Wakalah seorang diamanah untuk mewakili orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau kita terjemahkan, fahamkan bahasa begini, syarikat. Kan? Wakalah wakil. Kita wakilkan orang. Macam tu. Ya. Yang senang nak faham lah. Ya, bab ni. Bab syarikat, wakalah. Wakalah wakil. Syarikat lah. Syarikat tak boleh seorang. Ya, berdua atau ramai. Itu nama syarikat. Ya. Kalau seorang tu persendirian. Ya. Sendirian berhad. Baik, 902 siapa nak baca silakan. Haji Asif. Okey. Ya. Baik, catatkan dulu. Hadis 902 hadis sah. Matan boleh mengadakan persekutuan dalam braket syarikat. Hukum mubah. Jadi maksud hadis yang dibaca tadi, apabila dua orang atau dua pihak melakukan persekutuan atau buat syarikat, lalu berjanji untuk melakukan usaha sama, maka Allah akan memberikan barakah kepada usahanya selama kedua pihak berlaku jujur. Tetapi bila salah satu pihak berlaku khianat, maka Allah akan menghilangkan barakah dari usaha kerjasama itu. Ya, jadi ini kena fahamlah. Ya, kalau kita bersyarikat, kalau masing-masing yang diajak berkongsi itu jujur, amanah, tahu dosa pahala, insya-Allah syarikat itu akan maju dan berkembang.
itu namanya barokah. Tapi kalau ada yang mula khianat, itu mulalah akan berlaku sesuatu, ya, kesusutan, ya, sehingga ya keberkahan pada syarikat itu tak ada lagi, dan berkemungkinan syarikat akan lingkup, ya. Ini perlu diambil pengajaran daripada hadis ini. Bagus syarikat, ada syarikat bagus kalau masing-masing jujur, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi hadis 903. Siapa nak baca? Ajarti teruskan 903. Dari Sa'ib. Teruskan. Catikan 903 hadis sah. Matan boleh bersekutu dengan orang kafir. Hukum mubah. Jadi bersekutu dengan orang kafir, ya, bersyarikat dengan orang kafir boleh. Ya, asal apa yang dia lakukan itu bukan perniagaan-perniagaan yang membabitkan benda haram. Ya, kalau kita bersyarikat, ya, kerana ya di situ perniagaannya ada ya benda-benda yang ya haram, ya kita tidak boleh bersyarikat dengan mereka. Tapi kalau sekadar untuk ya berniaga yang tidak ada kaitan dengan benda-benda haram atau perniagaan arak contohnya dan sebagainya, tidak berkait dengan itu, maka tidak ada salahnya. Ya, apa cerita tentang hadis ini? Hadis ini ceritanya Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, dia mempunyai teman sekutu dalam suatu usaha perdagangan, yaitu namanya Sa'ib Al-Mahzuni. Ya, As-Sa'ib Al-Mahzuni. Dan kemudian pada tahun penaklukan Mekah, penaklukan itu maknanya ya, Islam dapat menakluki Mekah. Ya, maka Sa'ib Al-Mahzuni datang kepada Rasulullah SAW. Dan baginda iaitu Nabi menyambutnya dengan rasa penuh hormat dan rasa persaudaraan. Padahal Mahzuni bukan orang Islam. Mahzuni orang musyrik. Ya, tapi bukan di pihak ya penentang kafir Quraisy dekat Mekah. Tapi dia ya hanya sahabat dalam perniagaan, perdagangan semasa Nabi SAW sebelum ya menakluki Mekah. Nabi ya bersahabat dalam perniagaan bersama Sa'ib Al-Mahzuni ini. Tapi bila dapat kemenangan Mekah, Sa'ib ni datang, ya Nabi sambut, ya, kawan lama, kawan yang jujur, walaupun dia seorang musyrik, ya. Ini ceritanya, artinya kita boleh bersyarikat dengan orang-orang yang bukan Islam, ya, dengan syarat itulah, maknanya pastikan bahawa perniagaan yang dijalankan itu bukan perniagaan yang ya berunsur haram. Ya, berunsur haram ini mana menjual arak, menjual dadah dan sebagainya atau lain ya, yang dikatakan haram. Baik, ya, kita teruskan lagi 904. Siapa nak baca silakan.
Nah, sila. Dari Abdah dan Mas Mo. Baik, catikan 904. Ya. Boleh hadis sah. Matan boleh mengadakan syirkatul tulis ya, syirkatul abrori. Syirkatul abrori. Nah, yaitu bersekutu dalam barang-barang lalu dibagi rata. Ya, contohnya ya barang-barang harta rampasan perang ya satukan ya lalu dibagi dengan rata, dibagi sama. Itu maknanya ia tidak ada salahnya. Contohnya misal kata ini contoh ya. Misal kata daripada harta rampasan perang tadi si A, B, C, contohnya A, B, C, D, contoh 4 orang lah. A, B, C, D, 4 orang ni ya, dia dapat harta rampasan perang. Dia dah dapat bagian lah. Kemudian A, B, C, D ni dia bersekutu pada modal ya harta rampasan perang tu untuk jadikan sebagai modal perniagaan contohnya. Dia bersekutu. Tak salah. Ya boleh. Itu sudah hak dia. Baik, 905 sambung. Siapa nak baca? 905 ni kena baca habis ni. Okey, siapa nak baca? Silakan. Baca Ustaz. Sila. Ya, sambung. Dia betul-betul bertanya Lagi. Lagi. Ya. Teruskan. Ya. Lagi.
Ringan je, kisah. Kisah je, ringan je. Hmm. Baik ya, hadis ni 905 catatkan sampai 9091 hukum ya. 905 sampai 909. Ada satu hukum ya. Okey, hadis sah. Matan boleh mewakilkan kepada orang letak tanda sama juga 2 titik untuk mengambil sesuatu, koma, untuk membeli sesuatu, koma, memungut zakat, koma, menyembelih, dan memeriksa, serta menghukum orang. Hukum, baru hukum ya. Hukum mubah. Harus. Harus. Jadi 905 sampai 909 ni sebenarnya bab yang kedua iaitu wakalah tadi. Kan satu syarikat, satu wakalah, wakil. Jadi 905 sampai 909 ni ini dikatakan wakalah. Mana boleh kita boleh mewakilkan kepada orang untuk mengambil sesuatu. Kita wakilkan, minta tolong dia ambilkan barang, contohnya. Ya, untuk mengambil sesuatu, untuk membeli sesuatu pun boleh, untuk memungut zakat pun boleh wakil, untuk menyembelih pun boleh wakil, dan memeriksa ia pun boleh wakil, serta menghukum orang pun boleh berwakil. Menghukum orang ini pemerintah lah, bahagian pemerintah. Jadi contohnya hakim tu tak dapat, dia wakilkan pada penggantinya. Jadi itu dikatakan sebagai mewakilkan. Kita tak datang, kita wakilkan anak kita, itu nama wakil, wakalah namanya. Itu makna diperbolehkan demikian. Itulah bab wakalah. Jadi habis ya mengenai syarikah wal wakalah. Jadi kita masuk satu bab lagi, namanya pendek ya, satu hadis juga. Bab ikrar. Babul ikrar. Apa dia? Sembilan 904 dia punya hukum mubah. Mubah. Sama dengan mana harus, boleh, itu mubah namanya. Okey, sekarang kita masuk babul ikrari. Bariskan ya. Babul ikrari. Bab ikrar. Baik, catatkan dulu. Pengertian. Ikrar ialah pengakuan seseorang atas sesuatu yang dilakukan.
atas sesuatu yang dilakukan. Baik, boleh baca, siapa nak baca pula? Ni cuba aja Sarifah. Saya tutup ni. Cuba buka mic tu. Okey tak? Cuba baca. Clear tak? Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 910, hadis sah. Matan, diperintah mengakui yang benar walaupun pahit. Hukum wajib. Hukum wajib. Kemudian catatkan bawah dia, benar itu ialah memberitahu manusia sebagaimana mestinya. Saya ulang. Benar itu ialah memberitahu manusia sebagaimana mestinya. Baik ya, dalam hadis tu ada, hadisnya pendek ya. Cuba tengok Arabnya. Kulil haqqa. Ya. Sebut kulil haqqa walau kana murrah. Murrah. Ulang lagi. Kulil haqqa walau kana murrah. Murrah. Kuli itu daripada perkataan kul, sebenarnya disambung jadi kuli, ya. Asalnya fi'il amarnya kul wallahu ahad, kul, ya. Jadi nak disambung dia kena bariskan bawah. Kulil haqqa, katakanlah yang benar. Haqqa tu benar. Walau dan jikalau, harfiah ya. Dan jikalau kana adalah ia marra pahit. Marah tu mana pahit, ya. Katakanlah oleh engkau yang benar. Al-haqqa tu yang benar. Walau dan jikalau kana adalah ia marra pahit. Jadi kadang kita nak mengatakan yang benar ni memang pahitlah. Tapi itulah yang sebenarnya. Ya. Bila kita cakap yang benar, jadi masalah buat diri kita. Ya. Jadi itu dikatakan, ya, kalau cakap bohong, okey, ya. Cakap tipu-tipu, okey. Tapi kalau cakap benar-benar, ya, kita jadi mangsa. Itu dikatakan, ya, kalimah, ya, ikrar. Mana kita mengatakan, ya, yang benar, meskipun itu pahit. Itu adalah lebih baik. Ya. Apalagi kalau yang benar itu minallah, daripada Allah, ataupun minar Rasul. Ya, daripada Rasul. Mana kebenaran itu daripada Allah dan Rasul. Itu dah semestinya kita akan mengatakan, ya, yang benar. Tapi ya memang pahitlah. Pahitnya maknanya bukan semua orang boleh terima.
Baik ya, kita habis ya bab ikrar. Sekarang kita ada masuk lagi ya babul ariyati. Babul ariyati. Ariyati. Ariyah ya. Ariyah. Jadi ariyah ni bawa catatkan pengertiannya. Ariyah ialah pinjam meminjam atau hutang berhutang. Ini dikatakan ariyah. Ya, bab pinjam meminjam atau hutang berhutang. Ya. Disebutlah ariyah. Okey, siapa nak baca pula yang lain? Tuan Zaitun belum baca lagi, cuba. Tuan Zaitun dulu baca. Sekali catatkan ya, hadis sah. Hadis 911 hadis sah. Matan dia, seseorang diperintah bertanggung jawab terhadap suatu barang yang dipinjamnya. Hukum wajib. Baik. Dalam hal ya, pinjam ini, tangan seseorang yang melakukan suatu tindakan, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab. Begitu juga seorang yang mengambil atau meminjam sesuatu dari orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang dipinjam atau apa yang dihutangnya. Inilah tanggung jawab ya, dengan hukum wajib ya. Kadang kita ada setengah orang bila dia pinjam, contoh pinjam barang ya, dia tak reti nak pulangkan sehingga orang yang punya barang tadi bertanya atau meminta. Ini jangan ya sampai macam tu ya. Kita ya faham tentang hukum ini, maka ya kalau kita pinjam, kita bertanggung jawab untuk memulangkan. Jangan sampai ya orang yang punya barang tadi sampai bertanya kepada kita. Maklumlah ya, dia pinjam kata seminggu ya, tengok dah 3 bulan tak pulang lagi ya. Pinjam apa? Pinjam buku lah contoh ya. Kemudian bila ditanya, iyalah saya lupalah kat mana letaknya, dah letak pun dah tak tahu lagi kat mana dah ya. Ya, tak tahu letak kat mana pula. Dah kita tak bertanggung jawab langsung sampai kita tak tahu letak kat mana. Berapa orang punya ni? Ya. Mungkin kita bagi kita kecil. Tapi bagi orang yang punya buku tu, maklumlah buku catatan dia yang catat, penat lelah contoh. Ya, sudah tentu dia yang punya buku tu, dia adalah menghargai besar bagi dia. Kita yang meminjam ni, dia buat dia ringan saja. Ya, apalagi kita pula rosakkan dia. Pulang-pulang penuh dengan air kopi, bekas air kopi. Contohlah. Jadi dah rosak dah buku tu. Rasa menangis orang yang punya buku tu. Ya. Ya. Yang punya buku menangis. Ya. Tengok buku dia rusak. Ya. Catatan tangan dia pula tu, banyak catatan tangan dia. Di situlah kita nak tahu tanggung jawab kita. Walaupun benda tu kadang kita rasa kecil ya, tapi tuan punya barang tu dia sangat menghargai. Tu kita nak tahu tu. Ya.
Apalagi ya, kalau seandainya barang-barang yang kita pinjam itu berlaku kerosakan, ya, kita juga kena bertanggung jawab atas kerosakan itu. Ya. Nah, ya, kita bertanggung jawab pertama sekali kita ya kena perbaiki kerosakan itu. Ya. Hmm. Hmm. Oh, yang punya barang lah ni. Yang punya barang atau yang punya buku. Ya, artinya kalau macam buku tu benar-benar memang tak disengajakan rosak dia. Jadi kita kena redha lah. Itu dah satu takdir. Ya, tapi kalau tuan tu dia nak ganti dengan harga, dia pun sanggup bayar contohnya kan. Kalau kita nak terima lah, tak terima pun tak mengapa, lagi baik. Ya. Kena redha lah. Itu syaitan ganggu lah tu. Ya. Sebab keredaan tu lagi merapatkan hubungan silaturahim. Syaitan lah, ya, syaitan kacau kita. Hmm. Yalah. Yalah, benda tu kita sayang sangat, kan? Ha. Kalau buku tu boleh, maknanya kalau buku tu boleh diganti tak apa. Ada jenis buku yang boleh diganti. Hmm. Yang tak boleh dicari. Itu maknanya gangguan ya. Gangguan daripada syaitan. Ya. Hmm. Itu makna kita kena ya, kena belajar lah. Kalau tak belajar kita tak boleh nak lawan. Ya. Hmm. Kadang-kadang kita kejadian-kejadian macam itu kita anggap. Okey, kita teruskan lagi 912. Siapa nak baca? Silakan. Ni Halimah belum baca lagi. Pak Halimah. Baik, catatkan hadis 912, hadis sah. Matan dia diperintah menunaikan amanah. Diperintah menunaikan amanah dan dilarang berkhianat. Hukum sebagai satu ketentuan. Saya ulang, diperintah menunaikan amanah dan dilarang berkhianat. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, dalam hadis ini maksudnya seorang yang diberi amanah wajib menunaikan amanah kepada pemberinya dan tidak boleh membalas pengkhianatan orang lain kepada diri seseorang.
Jadi kalau orang itu amanahkan kepada kita, suruh sampaikan barang ini kepadanya, ya, apalagi kalau seandainya ia berupa duit ke apa ke, ya, contohnya, ya, maka hendaklah kita amanahkan, sampaikan kepadanya. Jangan disonglap, ya. Tapi kalau orang buat khianat kepada kita, Nabi kata, ya, jangan balas, ya. Orang yang mengkhianati kita, ya, biarlah dia tanggung dosa dia menipu kita atau mengkhianati kita, tapi kita, ya, elok jangan balas, ya. Itu dikatakan di sini, hadis yang dibaca tadi, tunaikan amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu khianat kepada orang yang mengkhianati dirimu. Ya, kadang ramai kawan-kawan dan sebagainya mengkhianati kita, ya. Depan baik, ya, belakang macam-macam dia cucuk kita, ya. Dia mengkhianati kita, dia pun banyak macam tu, ya. Jadi, ya, apa yang kita perlu berserah pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kita serah pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbiallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah, ya, kata-kata yang kita boleh, ya, serahkan pada Allah kalau orang mengkhianati kita, ya. Kita ucapkan kata-kata demikian, ya. Baik, kita sambung lagi. Hajat arti, balik kepada hajat arti. Baca. Pada saya, Lagi 914. Sambung. Lagi satu. Okey, ya. Hadis ni satu hukum, ya. Daripada 913 sampai 915. Satu hukum, ya, 913 sampai 915. Catatkan. Hadis sah. Matan, barang pinjaman boleh diganti harganya dan boleh juga dikembalikan sebagai asalnya menurut perjanjian. Hukum sebagai satu ketentuan.
Menurut hadis ini ya berkaitan baju besi. Tapi kalau kita kiaskan kepada lain, contohnya misal kata ya seseorang itu ya dia pinjam kereta kita. Kita katakan kepadanya ya kalau dah selesai engkau pulangkanlah. Tapi kalau seandainya engkau minat dengan kereta ni, nak ambil harga dia sekian. Kalau engkau suka dengan kereta ni, nak ambil harga dia sekian. Jadi terpulang pada perjanjian. Ya, seandainya contohnya bila dia pinjam tadi, ya dia rasa seronok, bagus kereta ni. Contohlah. Ya, lepas tu dia jumpa dengan tuan punya kereta, dia kata, kereta ni bolehlah saya beli contohnya. Ya, dengan harga yang ditawarkan tu. Tak ada salahnya. Itu bergantung pada perjanjian. Ya. Tapi kalau seandainya memang pinjam pulangkan, itu kena pulangkan lah. Ya. Itu ceritanya. Ya. Baik ya. Yang akan datang ni panjang juga. Jadi kita boleh tangguhkan dululah sampai bab ghasab ni. InsyaAllah akan datang kita sambung bab ghasab ni ya. Babul ghasbi ni, ghasbi ni maknanya ialah ya, memanfaatkan barang ya orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Boleh buat nota lah. Ya. Ghasab ya, ghasab. Again sotba tu. Ya, ghasab ataupun barisnya babul ghasbi. Maknanya ghasab ini ialah memanfaatkan barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Dimanfaatkan barangnya ya, tanpa pengetahuan pemiliknya ya. Okey, sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hadis ini. Kita sudahi dengan doa sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.